Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, seperti biasa kita mulakan dulu kelas kita dengan bacaan doa sebelum belajar. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minal muslimin. Amin. Okey, alhamdulillah. Jadi tadi Maklimah tanya, semua dah makan kan? Iman dah makan ke? Belum? Iman belum? Afiq dah makan ke Afiq? Dah. Dah, okey, Afiq dah makan, Takwa dah makan, Fatih dah makan. Iman belum lagi ke? Okay, tak apa, nanti makan ya, kan sakit perut pula. Yes. Jadi untuk pagi ni kelas Linus Jawi. Okey. Waktu peperiksaan pertengahan tahun Linus hari tu, okey, Maklimah tengok ramai lagi yang masih ada masalah dengan huruf vokal. Maksudnya untuk huruf ada lagi beberapa orang yang masih lemah huruf, tapi untuk vokal masih ramai lagi yang mungkin ada yang tahu sikit-sikit, ada yang tak tahu baca beberapa jenis huruf vokal je dia tak kenal, dan ada juga tak tahu baca semua huruf vokal. Jadi maksudnya kena banyak lagi latihan membaca. Okey, banyakkan lagi latihan membaca. Kat rumah pun kalau ada buku Jawi, buku teks pun boleh baca je. Buka buku teks baca. At least ada baca beberapa perkataan sehari ke kan. Kalau tak tahu macam mana nak baca, boleh je tanya Maklimah, tanya mak ayah ke kat rumah. Okey, kena banyakkan membaca. Okey, jadi untuk hari ni disebabkan ramai lagi ada masalah dengan huruf vokal, Maklimah akan kita akan ulang kaji ataupun kita akan kira macam belajar semula lah. Kita akan belajar untuk kita ingat balik tentang huruf vokal. Okay, walaupun kita dah belajar dalam kelas sebelum ni pun dah belajar, tapi disebabkan masih ramai yang lemah, jadi kita akan belajar lagi supaya kita tak lupa. Okey. Okay, mungkin ramai lah yang masuk. Okay, baik. Assalamualaikum yang baru masuk ni. Hari ni kita akan belajar huruf vokal. Okay. Okay, jadi untuk hari ni Maklimah akan fokuskan untuk 3 vokal dulu. Okay. Maklimah akan fokuskan untuk 3 huruf vokal dahulu, iaitu vokal A, vokal I dan juga vokal U. Okay. A, I, U. 3 dahulu. Sebabnya yang lain ada lagi kan E dan O. Yang tu kita akan sambung untuk pelajaran seterusnya. Okay. E dan O. Jadi untuk tak confuse, supaya awak tak pening, hari ni kita belajar 3 dulu. Okay. A, I dan U. Okay. Jadi Maklimah akan share screen. Sekejap ya. Okay, minta semua bersedia. Kalau Maklimah suruh baca ke, Maklimah akan pilih je siapa-siapa untuk baca. Okay. Okay. Jadi sekarang nampak tak slide yang Maklimah tunjuk kat depan ni? Sekejap Maklimah. Sekejap. Maklimah edit. Okay. Okay, boleh nampak tak? Slide. Boleh nampak dengan jelas tak? Nampak Okay, kalau tak jelas bagi tahu, okay? Kalau nampak tak jelas ke apa, bagi tahu Maklimah tak nampak lah, Maklimah tak jelas. Okay.
Jadi untuk hari ini pelajaran kita adalah huruf vokal di awal, di tengah dan di akhir kata. Apa maksudnya tu? Okay, kalau kita baca buku, kita baca perkataan, kita akan jumpa huruf vokal ni boleh jadi berada di awal perkataan. Di awal maksudnya di depan sekali. Contoh perkataan apa? Ayam bermula dengan vokal A, ataupun ikan bermula dengan vokal I, atau apple bermula dengan vokal A. Tu kita panggil huruf vokal berada di awal perkataan. Maksudnya dia duduk depan sekali. Tu di awal. Kalau di tengah, kalau kita baca perkataan biasanya huruf vokal tu duduk tengah-tengah. Okay, contoh perkataan apa? Banyaklah perkataan kan. Buku. Yang duduk tengah-tengah tu vokal U. Bu. B-U bu. Ataupun ba-wow bu. Bunyi U. Tu adalah huruf vokal yang berada di tengah perkataan. Okay, kalau vokal di akhir perkataan macam mana? Yang duduk belakang sekali. Contoh perkataan buku tadi, yang belakang sekali vokal U. Vokal U. Dia berada dalam perkataan yang sama tapi hujung sekali kan, di akhir perkataan. Okay, jadi kita nak tengok apa beza cara penulisan bila vokal ada kat depan dengan bila huruf vokal ada kat tengah dan di akhir perkataan. Ada beza tak Mu'alimah? Ada. Okay, kita akan perhatikan sama-sama. Kita akan ingat balik apa yang kita dah belajar. Dah belajar sebenarnya tapi mungkin lupa kan. Okay. Okay, jadi cuba ingat balik huruf vokal Jawi ada berapa? 5. Huruf vokal Jawi ada berapa? Ada berapa tu? Ada berapa huruf? Okay, sekarang Mu'alimah tanya huruf dulu, bukan bunyi vokal lagi. Huruf. Ada berapa huruf vokal Jawi? 3. Betul Iman. Huruf apa? Cuba sebutkan huruf apa vokal Jawi? Huruf? Alif, waw, ya. Alhamdulillah. Bagus Iman ingat lagi. Jadi ingat. Huruf vokal Jawi ada 3 sahaja huruf. Huruf alif, huruf waw dan huruf ya. Ada 3 huruf. 3 huruf. Waw, ya. Ya, bagus. 3 huruf. Tapi kalau Mu'alimah tanya ada berapa bunyi vokal? Yang tadi huruf kan. Huruf ni bila kita nak tulis ada 3 huruf. Alif, waw dan ya. 3 huruf vokal. Bunyi vokal ada berapa? Yang kita sebut A, I, U, E, O tu. Ada berapa semua bunyi? Berapa bunyi vokal yang ada yang kita sebut tu? Ada 6 bunyi vokal. Cuba sebutkan. Kalau 6, enam. Reja perkataan 6 pula. Bukan Mu'alimah suruh reja perkataan 6. Mu'alimah tanya ada 6 bunyi vokal. Okey, bunyi vokal dalam Jawi sama je dengan bunyi vokal dalam bahasa Melayu yang awak belajar. Apa bunyi vokal? Cuba sebutkan ke Mu'alimah 6 bunyi vokal. Yang pertama? Bunyi? A. Yang kedua? Bunyi? U. Yang ketiga? I. Yang keempat? Dah tadi. A, I, U. Lagi? Yang keempat. A, I, U, Lagi? Okey, satu lagi bunyi. Jadi ingat. Huruf Jawi ada, huruf vokal Jawi ada 3. Yang kita tulis tu ada 3 saja. Alif, waw dan ya. Tapi bunyi vokal Jawi. Okay, saja. Nak pergi toilet. Ya, sila. Kalau nak pergi toilet boleh pergi toilet je, okey? Bunyi vokal Jawi ada 6 anak-anak, sama macam vokal bahasa Melayu.
menggunakan power. Okey, 3 huruf Jawi ni, 3 huruf vokal Jawi ni setiap satu tu dia merangkumi 2 bunyi vokal. Maksudnya satu huruf Jawi tu dia boleh ada 2 bunyi. Okay, kalau huruf alif dia bunyi A ataupun bunyi E. Huruf alif dia bunyi A, huruf vokal A ataupun vokal E. Dia ada 2 bunyi. Okay? Huruf waw pula dia merangkumi 2 bunyi juga. Bunyi apa tu? Yang pertama bunyi U. Dan yang kedua bunyi O. U dan O. Kalau huruf ya merangkumi 2 bunyi juga. Bunyi apa ni? Fakira. Huruf ya merangkumi bunyi apa? Mana Fakira tadi? I. I dan? I dan? Ni. O. I taling maksudnya bunyi dia Okey, ingat bunyi huruf I ada 2 kan? I pepet dengan I taling. I pepet bunyi dia emas, enam, emak. Ini pepet. Kalau I taling ada bunyi I taling bunyi Contoh perkataan apa? Epal, esok, enak. Ini bunyi jadi kena ingat dulu. Mula-mula sekali kena ingat dulu basic ataupun asas huruf vokal ni. Ada 3 huruf tapi ada 6 bunyi. Okey, kena ingat tu. 3 huruf tapi 6 bunyi. Okey, jelas yang tu. Okey, baik. Seterusnya kita pergi kepada satu-satu. Okey. Seterusnya cuba perhatikan ayat dia tulis apa ni. Vokal di awal kata. Yang ni yang Mukadimah kata tadi. Kalau huruf vokal berada di hadapan perkataan, dia berbeza dengan kalau vokal berada di tengah atau di akhir. Okey, dia berbeza. Okey. Cuba perhatikan, kalau vokal tu dia berada di hadapan perkataan, mesti dia akan mula dengan huruf apa dulu? Tengok ni, semua bunyi dia akan ada huruf apa dulu kat depan ni? Huruf A, alif. Cuba perhatikan, kalau bunyi huruf alif. Bunyi I taling, bunyi kalau dia berada di depan perkataan, dia bermula dengan huruf alif dulu. Alif, ya, bunyi Kalau O pun sama, dia akan mula dengan alif dulu. Alif, waw, bunyi O. Alif, ya, bunyi I. Alif, waw, bunyi U. Okey, cuba perhatikan. Semua vokal, kalau dia duduk di depan perkataan, dia akan bermula dengan huruf alif dulu. Ni beza dia. Awak kena ingat. Kena tulis huruf alif dulu. Kalau dia berada di hadapan perkataan sahaja. Okey? Jangan tertukar. Ni kalau dia duduk kat depan sahaja. Kalau perkataan tu bermula dengan bunyi vokal sahaja, kita kena mulakan dengan huruf alif dulu di depan. Ni. Semua ada huruf alif kat depan ni kan, nampak? Okey. Seterusnya, kalau vokal itu berada di tengah atau di akhir perkataan, barulah kita guna, tak perlu tulis huruf alif dulu kat depan. Okey, ni kalau huruf vokal berada di tengah atau di akhir perkataan. Di tengah atau di akhir maksudnya tadi Wak Lim sebut. Perkataan buku. Okey, bunyi U tu dia duduk kat tengah kan. Lepas huruf B baru ada bunyi U. Dan bunyi U lagi satu berada di hujung, di akhir perkataan. Buku. K-U-Ku. U yang kedua tu ada di akhir perkataan. Yang tu kita sebut bunyi vokal yang berada di tengah dan di akhir perkataan. Okey? Kalau huruf vokal duduk di tengah dan di akhir perkataan, ejaan dia tak perlu tulis huruf alif dulu kat depan. Nampak perbezaan dia? Jadi kalau untuk I pepet huruf apa? Kenapa Mak Alimah buat pangkah ni?
Kenapa maklimah buat pangkah? Kalau i pepet bunyi ada bunyi tak kalau dia berada di tengah? Ada bunyi tak? Ada huruf tak? Kita kena tulis huruf apa kalau bunyi i pepet ada kat tengah? Contoh perkataan kera. Kera, K-I-K-R-A-R. Dalam Jawi bunyi tu huruf apa? Kita nak tulis huruf apa kalau dalam Jawi? Ya. Ya, betul ke? Okey. Kalau i pepet bunyi okey, cuba perhatikan. Bila dia berada di awal perkataan, bunyi dia adalah huruf alif. Contoh perkataan emak, kita akan eja alif, mim, qaf. Emak. Kalau dia ada di awal perkataan, bunyi tu kena tulis huruf alif. Alif bunyi tu kalau di awal. Tapi kalau vokal berada di tengah atau di hujung perkataan, contoh maklimah sebut perkataan kera, jadi ejaan dia untuk bunyi tak ada huruf. Okey, tak ada huruf mewakili bunyi okey, mungkin tak nampak kan? Mungkin tak berapa nampak, tapi apa? Nanti maklimah akan tunjukkan. Okey? Jadi ingat, kalau contoh ejaan kera, kita eja kaf, ro, alif sahaja. Bunyi tu tak ada huruf yang mewakili bunyi sebab dia memang macam tu. Kaf tu dah bunyi ke. Kaf, ke, ro, alif, ra. Kera. Okey, ni kalau i pepet. Ingat, i pepet bunyi bila berada di tengah atau di akhir perkataan, tak ada huruf yang mewakili bunyi Okey? Tapi kalau vokal lain, macam sama yang macam kita dah belajar. Kalau i talim bunyi huruf ya. Kalau bunyi o, huruf waw. Bunyi a, huruf alif. Bunyi i, huruf ya. Bunyi u, huruf waw. Tapi bunyi kalau di tengah dan di akhir tak ada huruf. Tak payah tulis huruf apa-apa. Okey, mari kita tengok contoh-contoh perkataan. Okey, kita mulakan dengan vokal A dulu. Okey, cuba perhatikan perbezaan di antara, ada beza tak kalau bunyi A? Sebelum tu maklimah tanya, cuba tengok ada beza ke tu? Kalau vokal A berada di awal, di tengah atau di akhir perkataan, ada beza tak? Nampak tak tu? Yang maklimah buat merah-merah tu. Sama ke tak sama? Ada beza tak? Tak ada kan? Nampak tak? Semua huruf alif. Okey, bunyi A tu semua huruf alif. Sama je. Vokal A bila ada di awal pun kita tulis huruf alif. Alif, A, Ya, Mim, Yam, Ayam. Okey, kalau vokal A berada di tengah pun huruf alif juga. Ba, alif, bata, waw, tu, batu. Okey, cuba perhati bila vokal A berada di hujung atau di akhir perkataan, sama sahaja huruf alif je kita guna. Ra, waw, ru, sin, alif, sa, rusa. Okey, jadi untuk vokal A tak ada masalah. Okey, untuk vokal A awak tak akan confused, tak akan pening. Sebab apa? Sebab vokal A tak kira lah dia ada di awal ke, di tengah ke, di akhir, semua sama. Bunyi vokal A kita guna huruf alif saja. Ingat, vokal A tak ada masalah, awak tak akan pening. Tak kira dia ada di depan, di belakang, di celah mana pun. Dia duduk kat depan, kat tengah-tengah ke, kat akhir perkataan ke, semua huruf alif. Vokal A bunyi dia huruf alif. Okey? Kecuali ada beberapa perkataan lah. Yang tu awak tak belajar lagi. Nanti awak akan belajar. Ada beberapa perkataan yang mana kita tak perlu tulis huruf alif walaupun dia bunyi A. Tapi yang tu tak apa. Yang tu kita belajar kemudian. Sebab yang tu dia peringkat lagi tinggi. Kalau maklimah ajar sekarang nanti awak pening. Okey, jadi awak ingat macam tu dulu. Untuk sekarang awak kena ingat macam tu. Vokal A bila berada di awal, di tengah dan di akhir perkataan, kita guna huruf alif. Alif mewakili bunyi A. Okey, alif mewakili bunyi A. Okey, faham? Okey. Jadi sekarang
Mak Halimah nak dengar suara lah. Okay, tadi Mak Halimah dah sebutkan perkataan ni tapi Mak Halimah nak suruh baca lagi sekali. Boleh tak? Okay, siapa yang ada dalam ni? Mak Halimah nak tengok siapa yang ada ni. Siapa yang Mak Halimah tak dengar lagi suara dia. Okay. Aulia lah, Aulia. Aulia, cuba baca perkataan yang pertama ni. Perkataan yang pertama ni Aulia, cuba baca yang ni. Perkataan apa ni? A. Ayam. Jadi di vokal A bila ada di depan. Alif tu bunyi A. Ingat alif bunyi A. Alif A, ya, mim, yam, ayam. Ni contoh. Tadi Mak Halimah katakan kadang-kadang ada bunyi A kita tak perlu tulis pun huruf alif. Contohnya awak tengok perkataan ayam ni. Perkataan ayam ada dua huruf A kan, sepatutnya ada dua bunyi A. Yam. Ya tu bunyi A juga kan, vokal A. Ayam. Yam. Tapi kenapa tak tulis huruf alif? Kenapa selepas ya tak ada huruf alif Mak Halimah? Kenapa kita tak eja alif ya, alif mim yam ayam? Kenapa? Sebab ni adalah vokal, ni adalah suku kata tertutup. Okay, suku kata tertutup. Bila mana suku kata tertutup vokal A, awak tak perlu tulis huruf alif pun. Sebab itulah ejaan dia ya, mim tu bunyi dia yam. Tak perlu tulis huruf alif selepas ya. Okay, suku kata tertutup ni dia berakhir dengan huruf konsonan. Dia K, V, K. Konsonan, vokal konsonan. Contohnya Y, A, M. Y tu huruf konsonan, A tu vokal, M tu konsonan semula. K, V, K. Dia suku kata tertutup. Maksudnya vokal tu dia diapit oleh dua huruf konsonan. Jadi kalau huruf vokal suku kata tertutup, vokal A, awak tak perlu tulis huruf alif. Okay, sebab tu ni bacaan dia alif A, ya, mim, yam, ayam. Tak perlu alif A, ya, alif lagi dah. Tak perlu huruf alif kat tengah. Okay. Tapi yang ni kita akan belajar kemudian. Okay. Tak perlu pening lagi. Yang ni kita akan belajar kemudian. Okay, cuba baca perkataan yang kedua ni pula. Afiq, cuba baca perkataan yang kedua ni. Afiq, macam mana nak baca ni? Bila vokal A berada di tengah. Nur Izara kata 3 tahun. Macam mana nak baca tu? Bagus saja. Biasanya orang ni Ba alif bunyi apa? Ba alif bunyi apa Afiq? saya nak ambil jawapan Ba alif bunyi? Siti Mariam. Siti Mariam kata orang ni Ba tawau. Tawau bunyi apa? Tawau bunyi? Tu. Perkataan batu. Bagus. Jadi di kita perhatikan vokal A ni berada di tengah, ejaan dia kita guna huruf alif. Ba alif ba. Ba alif ba. Okey, yang di akhir perkataan ni. Okey, Taqwa, cuba baca perkataan ni, Taqwa yang kat tepi ni. Ni macam mana nak baca Taqwa? Rawa bunyi apa? Macam mana nak baca ni? Rawa bunyi apa? Rusa. Siapa yang baca tu? Macam bukan suara Taqwa je tu. Okay, siapa yang bacakan tadi? Fakiran? Halimah. Ya. Kenapa? Sabar. Okay, kita habis lambat sikit sebab kita mula lambat tadi. Sebab tadi perhimpunan habis lambat. Jadi kelas mula lambat, habis lambat sikit. Okay.
Okay, ni perkataan rusa. Ra, waw, ru, sin, alif, sa. Rusa. Okay, jadi perhatikan vokal di akhir perkataan ni bunyi dia a. Kita kena guna huruf alif. Alif bunyi a. Okay, seterusnya cuba tengok contoh perkataan lain yang ada bunyi agak. Dalam kat tepi. Okay. Nampak tak? Nampak? Okey. Jadi macam mana nak? Okey, ni senanglah baca sebab Mak Alimah dah tulis bahasa Melayu dia kat atas kan. Okey, tak apa. Okey, kalau ni contoh perkataan lain. Cuba perhatikan perkataan api tu a berada di depan ayat kan? Jadi a kita nak tulis dalam Jawi bunyi a huruf alif. Jadi alif apa ya pi. Api. Okey, kalau vokal a di tengah contoh perkataan hari. Tengok ni vokal a dia ada kat tengah kan, dekat tengah-tengah perkataan. Jadi kita eja ha alif. Ha alif ha royari. Hari. Okey. Kalau bunyi a berada di akhir perkataan, okay, awak akan nampak ni bunyi a berada di hujung perkataan. Ka, waw, kaf, waw, kud, dal, alif, da. Kuda. Nah, cuba tengok ni. Okey, kalau huruf alif senang je kan? Senang sebab kalau bunyi a dekat depan, tengah atau di akhir perkataan sama sahaja cara tulis dia. Semua kena guna huruf alif. Dia duduk mana? Okay, senang je kan? Okay, sekarang Mak Alimah akan pergi kepada huruf yang susah sikit. Kan maksudnya huruf vokal yang bila mana dekat depan dia eja lain, bila dekat tengah dan akhir dia lain sikit. Okay, cuba tengok vokal E ni. Okay, vokal E cuba awak tengok. Bila dia berada di depan, kita guna huruf alif dan ya. Sebab apa? Sebab dia ada kat depan. Bila kat depan ni nak kena guna huruf alif tu. Mesti kena mula dengan huruf alif. Contoh perkataan apa ni? Siapa boleh baca ni? Alif, ya, bawau. Perkataan apa ni? Alif, ya, bawau. Ni perkataan apa? Siapa boleh baca? Siapa pandai baca? Cuba bacakan. Fatih boleh baca tak? Perkataan apa ni? Alif, ya, bawau. Perkataan apa ni? Perkataan apa ni Fatih? Alif, ya, bawau. Macam nak baca ni? Alif, ya, ibu. Pandai Fatih. Very good. Okay. Sebab apa bunyi dia E? Sebab tadi Mak Alimah dah bagi tahu vokal E bila berada di awal perkataan kita eja mesti letak huruf alif dulu kat depan dia. Tak boleh guna ya sahaja. Ya bawah awak jadi tak boleh nak baca ibu. Dia jadi lain. Okey? Kiranya kalau di depan mesti kena letak alif dulu kat depan dia. Alif ya bunyi E. Alif ya. Dengar Fatih baca tadi kan. Fatih baca macam mana? Alif ya. I. Bawah bu. Ibu. Ya betul. Jadi kena guna alif dulu. Kena letak alif dulu sebab dia ada di depan. Di depan perkataan. Okey? Awak jangan baca aibu pula. Mak Alimah alif ya tu bunyi dia ai. Aibu. Salah. Bukan aibu. Ibu. Okey? Ibu. Tapi kalau huruf ya, kalau bunyi i berada di tengah dan di akhir perkataan, barulah kita tak perlu letak huruf a, alif. Okey Fakira, cuba baca perkataan ni. Macam nak baca ni Fakira? Ni, bila bunyi i kat tengah, macam nak baca ni? Ta, ya, sin, waw. Perkataan apa ni Fakira? Tisu. Tisu. Siapa yang baca tu? Tisu. Okey, bagus Fakira. Terima kasih. Okey, ni perkataan tisu. Okey, kalau kawan-kawan yang tak tahu baca. Okey, ni perkataan tisu. Ta, ya, sin, waw, su. Tisu.
nak lagi boleh? Apa? Ada nak lagi boleh? Boleh. Fatin pula baca. Syah, yang tu sampah lah. Fatin baca lah Fatin. Okey, tak apa. Okey, jadi tadi yang Fakira bacakan tu perkataan tisu ni bila vokal E kat tengah, cuba perhatikan tak ada huruf alif kat tepi dia kan? Macam kalau ibu, sebab bunyi E tu dia kat depan, dia berada di depan perkataan. Kalau Jawi mula dari kanan ni anak-anak. Itu exam peperiksaan ramai lagi yang tulis terbalik. Kena ingat Jawi mula tulis dari kanan ke kiri. Sebab tu Mak Nyamah kata ni kat depan. Alifnya ni berada di depan. Sebab vokal, sebab huruf Jawi, cara tulis dia dari kanan ke kiri. Okey, kanan ke kiri. Jangan tertukar dengan bahasa Melayu. Okey, jadi tisu ni vokal E kat tengah kan. Jadi tak perlu tulis huruf alif. Ejaan dia macam biasa je. Tayati. Sin waw su. Tisu. Nampak warna. Okey, siapa pandai baca ni perkataan yang di akhir ni? Iman Safia. Iman Safia ada lagi ke? Iman Safia boleh bacakan perkataan ni macam mana nak baca? Nuri. Perkataan apa Iman? Nuri. Nuri. Okey, kawan-kawan yang tak tahu, okey cuba tengok balik ni kawan-kawan. Nun waw bunyi nu. Nun waw nu. Ro ya ri. Nuri. Okey, nuri. Cuba perhatikan tak ada huruf alif sebelah dia kan? Sebab apa? Sebab itu berada di hujung. Dia berada pada suku kata yang kedua. Tak perlu tulis huruf alif sebelah dia. Kalau tak nanti dia jadi perkataan nurai pula. Kalau awak tulis alif kat sini dia akan jadi nurai, tak jadi nuri dah. Okey? Nurai. Okey. Jadi sebab tu ingat, kalau vokal E bila kat depan dia akan tulis alif. Okey, kita tengok contoh perkataan lain. Okey, mana kecilkan. Okey, cuba perhatikan perkataan ini. Cuba baca ni, Aulia cuba baca perkataan yang pertama ni. Okey Aulia, cuba baca perkataan yang pertama tadi. Yang ni dulu. Alif ya bunyi apa? Alif ya? Alif ya, I, kaf nun. Kaf nun kan. Jadi perkataan? Ikan. Okey. Okey, semua dengar tak tadi Aulia je? Alif ya, I, kaf nun kan. Ikan. Alif ya ni bunyi I. Kena ada huruf alif sebab dia ada di awal perkataan. Okey, di awal perkataan kena mulakan dengan huruf alif. Jadi betul Aulia baca tadi. Alif ya bunyi I. Alif ya I kaf nun kan. Okey, terima kasih Aulia. Okey, cuba tengok perkataan yang kedua ni. Biru. Biru. Laju je baca. Okey, bagus. Biru. Okay, kita tak perlu tulis huruf alif. Dia macam biasa. Ba, ya, bi, ro, waw, ru. Biru. Biru. Okey, tengok perkataan yang ketiga ni. Sawi. Macam mana? Cuba baca ni Afiq. Cuba Afiq baca. Sawi. Ramai ni Afiq. Sawi. Sin alif. Sa. Waw ya. Wi. Sawi. Kita tengok ejaan dia. Bunyi I tu kita guna huruf ya. Okay, bunyi I adalah huruf ya. Tak perlu tulis alif sebab dia ada di akhir perkataan. Tak perlu tulis huruf alif. Okay. Okay, cuba kita tengok yang ketiga. Okay, yang terakhir untuk hari ni kita tengok vokal U. Hari ni Mak Limah kata kita nak belajar 3 dulu. A, I, U.
Okey, vokal U sama macam vokal I tadi. Bila di depan, kita kena tulis huruf alif dulu. Cuba perhatikan. A-I-U. Okey, macam mana nak baca ni? Siapa tahu perkataan apa ni? Siapa tahu baca perkataan pertama ni? Perkataan apa tu? Alif, waw, lam, ro. Perkataan apa tu, Mu'alimah? Perkataan apa ni? Ular. Ular. Pandai. Ular. Alif, waw, u, lam, ro, lar. Ular. Sebab apa kita letak alif dulu sebelum waw? Sebab dia ada di awal perkataan. Okey. Vokal U tu ada kat depan. Kita sebut U dulu. Ular. Ubat. Ulat. Contoh kan. Vokal U berada di depan. Kita sebut U dulu. Jadi ejaan dia mesti kena mula dengan alif dulu kat depan. Okey, jadi kalau dekat tengah atau dekat akhir kena tulis alif tak? Tak perlu. Tulis huruf waw sahaja. Okey, cuba baca perkataan yang kedua ni. Macam mana nak baca ni? Perkataan apa ni? Siapa tahu baca perkataan yang kedua ni? Macam mana nak baca? Guli. Pandai. Guli. Okey, Afiq perkataan apa Afiq? Guli. Guli. Bagus. Guli. Okey, bunyi U ada kat tengah jadi tak perlu tulis huruf alif. Kita cuma tulis waw saja. Gawang. Gu. Ni huruf ga yang berhukam. Ga. Gawang. Gu. Lam ya li. Guli. Okey, yang ketiga ni pula. Cuba baca. Macam mana nak baca perkataan yang ketiga? Perkataan apa ni? Masuk. Macam mana nak baca? Pasu. Paku. Pa apa Aulia? Paku. 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 Pa alif. Pa. Kaf. Paku. Paku. Okey, bunyi U ada di di hujung atau di akhir perkataan. Jadi tak perlu tulis huruf alif. Tulis waw saja. Okey, jadi kita tengok contoh perkataan lain. Okey, kita nak abdah. Okey, ni contoh perkataan lain yang ada bunyi U kat dalam dia. Okey, cuba tengok perkataan yang pertama bila vokal berada di awal. Perkataan apa ni? Ubi. Ubi. Okey, alif waw. U. Baya. Bi. Ubi. Kena mula dengan alif sebab dia kat depan. Okey, dia berada di hadapan perkataan, kena mula dengan alif dulu. Alif waw u ba ya bi. Ubi. Okey, yang kedua ni bila kat tengah ni, apa contoh perkataan yang Mak Limah bagi ni? Perkataan apa ni? Duri. Dal waw du royari. Duri. Karuri. Duri. Duri. Okay, tengok ejaan dia. Okey, yang ketiga bila vokal U berada di hujung. Pasu. Dengan suara Afiq baca pasu. Pasu. Pa alif. Pa sin waw su. Pasu. Dah habis dah. Dah habis dekat. Okey. Jadi okey, Mu'alimah ada homework untuk anak-anak. Ada homework sikit. Apa homework? Okey, apa homework? Jadi Mu'alimah nak arahan Mu'alimah. Ya. Kan dia boleh ya. Ya pula. Sekejap. Okey, untuk arahan Mu'alimah nak nanti dekat rumah, okey, cari perkataan yang ada bunyi
bunyi A, I dan U di awal, di tengah dan di akhir perkataan. Cuba cari apa perkataan yang ada bunyi A, I, U di awal, di akhir dan di tengah dan kemudian eja dalam jawi. Kalau tak pandai tanya kawan ke, tanya mak ke, tanya ayah ke, kakak ke, abang ke. Cari sama-sama. Apa contoh perkataan yang bermula dengan bunyi A, lepas tu kat tengah dia ada bunyi A ataupun kat akhir dia ada bunyi A. Okey, untuk vokal 3 vokal ni dulu, okey? Untuk 3 vokal A, I, U. Okey, maknanya nak awak cari satu je, setiap bunyi tu satu perkataan. Okey? Bunyi A kalau di awal satu perkataan. Kalau di tengah satu perkataan, di akhir pun satu perkataan. Jadi maksudnya ada berapa perkataan Maklimah suruh cari? Ada 3 pula, ada 9. Jadi Maklimah nak awak cari 9 perkataan. Kenapa 9? Sebab Maklimah nak bunyi A 3 perkataan, bunyi I 3 perkataan, bunyi U 3 perkataan. Okay, bunyi A satu yang berada di awal, satu yang berada di tengah dan satu yang berada di hujung. Contoh yang ni. Okay, contoh bunyi A yang berada di awal, contohnya perkataan api. Jadi awak cari apa perkataan yang bermula dengan bunyi A, lepas tu kat tengah dia ada huruf A ataupun kat akhir dia pun ada huruf A. 3. Okay, untuk vokal A 3 perkataan. Vokal I 3 perkataan, vokal U pun 3 perkataan. Okay, faham tak arahan Maklimah? Okay, vokal I pun sama. Awak kena cari satu perkataan yang bermula dengan bunyi I. Perkataan yang dekat tengah dia ada bunyi I dan yang dekat hujung dia ada bunyi I. Ada banyak perkataan. Dan satu lagi kita belajar bunyi U. Oh, ni Maklimah salah tulis ni. Satu lagi bunyi U. Okay, vokal U pun sama. Awak kena cari perkataan yang bermula dengan bunyi U. Yang dekat tengah dia ada bunyi U dan dekat hujung ada bunyi U. Faham tak? Jadi ada 9 perkataan Maklimah nak awak cari. Boleh? Ada 9. 3A, 3I dan 3U. Dan nanti dah siap, boleh tulis atas kertas, lepas tu hantar dekat Maklimah. Boleh tak? Maklimah nak tengok betul tak awak buat tu. Betul tak awak buat tu. Boleh tak? Faham tak arahan Maklimah? Kalau tak faham nanti boleh WhatsApp Maklimah tanya semula, okey? Kalau tak jelas, boleh Waiz? Maklimah. Boleh, ya saya. Hati tak tulis. Fatih tak tulis? Ada. Nanti Fatih cari perkataan, okey? Nadra faham tak arahan tadi? Iman tulis ke? Bagus je Iman. Tak tahu tadi simpan buku. Tak apa, nanti boleh cari. Banyak kan perkataan yang bermula dengan bunyi A. Kat tengah dia ada bunyi A, kat akhir dia ada bunyi A. Ada banyak perkataan. Jadi awak cari apa-apa je perkataan yang awak suka. Kemudian tulis atas kertas dan tulis dalam jawi. Kalau tak pandai boleh tanya Maklimah ke, tanya mak ayah ke, tanya kakak abang ke kalau tak tahu nak eja dalam jawi, okey? Yang penting Maklimah nak tengok awak betul ke tak perkataan yang awak cari tu. Yang tu dulu. Kalau salah eja ke salah tulis tak apa, Maklimah tak marah. Asalkan awak pilih perkataan yang betul yang ada bunyi A, I dan U di awal, di akhir dan di tengah. Boleh? Boleh tak anak-anak? Boleh. Alhamdulillah. Jadi Maklimah nak hantar homework dalam minggu ni awak boleh hantar kat Maklimah. Bila tulis atas kertas, kemudian ambil gambar je hantar je kat Maklimah untuk Maklimah semak. Okey? Boleh? Okey. Maklimah tengok ada yang dah mengantuk tu. Okey. Jadi itu saja untuk kelas hari ni. Hari ni kita cuma fokus untuk 3 bunyi dulu. Okey? Vokal A, vokal I dan vokal U. Pastikan awak boleh bezakan. Pastikan awak boleh bezakan 3 bunyi A, I dan U. Dan kenal huruf U.
Apa huruf yang bunyi A, apa huruf yang bunyi I dan apa huruf yang bunyi I. Bye. Okey. Jadi itu saja untuk hari ini. Kita tutup kelas Boleh, kita boleh pada keluar tak? pagi ini. Sabar-sabar baca doa dulu. Okey, kita tutup dengan bacaan doa selepas belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani fardudu ilayhi wa tajati wa la tunsini. Amin ya rabbal alamin. Okey, assalamualaikum semua. Bye. Bye-bye Waiz, Maulia, Fi, Fatih, Makira, Nagra. Okey, Waalaikumsalam.